Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Solat dari segi bahasa ialah doa, dan dari segi syarak pula bermaksud beberapa perkataan dan perbuatan yang didahului dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam serta mengikut syarat-syarat yang tertentu. Terdapat banyak dalil-dalil yang menceritakan tentang solat, antaranya ialah surah Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
Solat terbahagi kepada dua, iaitu solat fardu dan solat sunat. Solat fardu diwajibkan ke atas orang Islam yang baligh dan berakal sebanyak 5 kali sehari pada waktu-waktu tertentu. Solat fardu merupakan rukun Islam yang kedua dari 5 rukun Islam. Sekiranya seseorang tertinggal solat fardu, wajib baginya untuk mengulangkan dengan niat qada. Bagi mereka yang musafir, ia merupakan rukhsah ataupun keringanan yang diberikan dan harus bagi solat dengan mengqasarkan dan menjamakkannya. Kita masuk kepada waktu-waktu solat pula. Waktu solat zuhur dimulai sejak matahari tergelincir ke barat dan berakhir di saat bayangan sesuatu benda itu sama betul panjangnya dengan benda itu. Solat asar pula waktunya dimulai setelah waktu zuhur habis, iaitu ketika bayangan sesuatu benda sama panjang dengan bendanya dan berakhir setelah terbenamnya matahari. Manakala solat maghrib pula waktunya dimulai setelah terbenamnya matahari dan berakhir apabila mega merah telah hilang. Solat isyak waktunya dimulai setelah hilang mega merah sampai terbitnya fajar syadik. Solat subuh waktunya dimulai setelah terbit fajar syadik sampai terbitnya matahari. Antara syarat wajib solat ialah yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal dan yang keempat suci daripada haid dan nifas, iaitu bagi perempuan sahaja. Kita masuk pada syarat-syarat sah solat. Yang pertama ialah suci secara hakiki, iaitu bersihkan badan, pakaian dan tempat solat dari sebarang najis. Yang kedua, suci secara hukum, iaitu suci anggota wuduk dari sebarang hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, menutup aurat yang sempurna bagi lelaki dan perempuan. Yang keempat, menghadap kiblat. Dan yang kelima adalah yakin masuknya waktu solat. Setiap perkara yang kita lakukan mesti ada turutannya, betul tak? Samalah macam solat. Kita mesti ikut satu persatu supaya solat kita menjadi sempurna. Sebab itulah kita ada rukun solat. Rukun solat ada 13. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri tegak. Keempat, baca Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk. Yang keenam, iktidal. Yang ketujuh, sujud. Dan yang ke-8, duduk antara dua sujud. Yang ke-9, duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, selawat ke atas Nabi. Yang ke-12, memberi salam pertama. Yang ke-13 adalah tertib. Perkara yang membatalkan solat pula ialah antaranya berkata-kata ketika solat dengan sengaja, ketawa, melakukan perbuatan atau pergerakan yang banyak, makan dan minum, terbuka aurat sengaja ataupun tidak sengaja, dan terkena najis pada pakaian atau badan. Kita masuk kepada perkara-perkara sunat dalam solat. Perkara sunat dalam solat terbahagi kepada dua, iaitu sunat hai'ah dan sunat ab'ad. Sunat hai'ah. Apa maksud sunat hai'ah? Maksudnya ialah jika ditinggalkan ketika solat tidak menjadi apa-apa, seperti mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika rukuk, mengangkat tangan ketika i'tidal dan mengangkat tangan ketika bangun pada rakaat ketika selepas tahiyat awal sebagai takbiratul ihram. Yang kedua, membaca ta'awuz ataupun membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, salam kedua. Manakala sunat ab'ad pula bermaksud sunat yang dituntut apabila terlupa mengerjakannya, maka disunatkan sujud sahwi. Antara sunat-sunat ab'ad ialah tahiyat awal, selawat dalam tahiyat awal, duduk tahiyat dan tasyahud, doa kunut, solat dalam doa kunut, berdiri semasa membaca doa kunut.
Antara perkara-perkara yang makruh ketika solat ialah berpaling ke kiri atau ke kanan kecuali ketika salam, memandang ke atas ataupun mendongak, berdiri menggunakan sebelah kaki sahaja, berlebih-lebih membongkok atau menundukkan kepala ketika rukuk, bercekak pinggang, menyingsing kain atau baju, bersembahyang ketika makan dihidangkan, bersembahyang ketika berasa hendak qada hajat ataupun hendak membuang air. Ada juga yang mengatakan adalah makruh ketika solat sambil menutup mata. Seterusnya kita pergi pada jenis-jenis sujud. Ada 3 jenis sujud. Antaranya yang pertama sujud sahwi, yang kedua sujud syukur dan yang ketiga sujud tilawah. Sujud sahwi bermaksud lupa sesuatu dalam solat, dan doa ketika sujud sahwi ialah Subhana man la yanamu wa la yashu. Seterusnya, sujud syukur bermaksud sesuatu sujud yang dilakukan oleh seorang ketika mendapat nikmat atau terhindar dari bencana. Doa sujud sahwi pula ialah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita masuk kepada sujud sajadah pula. Sujud sajadah merupakan sujud yang dilakukan apabila kita membaca ayat-ayat tertentu yang disebut sebagai ayat sajadah di dalam Al-Quran. Doa sujud sajadah ialah Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Terdapat pelbagai jenis solat sunat, iaitu antaranya ialah solat sunat Hari Raya Aidilfitri dan solat sunat Hari Raya Aidil Adha, solat sunat istisqa, solat sunat tahajud, solat sunat hajat, solat sunat istasbih, solat sunat hajat, solat sunat witir dan banyak lagi. Akhir sekali, ibadah mempunyai rahsia yang tersendiri. Kesannya boleh dirasai jika seorang itu melakukannya dengan penuh keikhlasan untuk mencari keredaan Allah semata-mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.